Selepas Nabi kita lagi, sahabat-sahabat dia perang, semuanya tu apabila boleh ke tangan Islam, kan orang Islam merata sana dalam sejarahnya. Macam mana pemerintahan Islam? Apakah asas-asas dia, prinsip-prinsip dia dan ciri-ciri dia? Imam Muslim buat mari hak ni dulu. Lepas tu boleh dikatakan kita duk baca ni kan, hak sana ni dalam bab ni semuanya sebut tentang Quraisy belaka. Semuanya sebut tentang Quraisy belaka. Maknanya orang Quraisy ni menjadi ikutan orang ramai. Orang Islam, hak Quraisy ikut hak Islam dia, hak kafir ikut hak kafir dia. Begitulah keadaan. Lepas tu dia sebut hak Quraisy ni diikuti dalam perkara baik buruk dia. Hak baik pun mereka jadi ikutan juga, hak buruk pun mereka jadi ikutan juga. Dan banyak lagi hadis seperti yang kita baca saat ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam royak, iaitu Quraisy ni hak kena jadi pemerintah. Apa pemerintah hak peringkat mana yang dimaksudkan di sini? Apakah semua pemerintah daripada sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya kena Quraisy belaka, ataupun lagu mana maksudnya? Di situ banyaklah perbincangan. Tak apa, kita tengok hak Imam Nawawi sebut dulu. Imam Nawawi sebut beberapa hadis inilah. Hadis-hadis ini, kata dia, dan seumpamanya merupakan dalil yang nyata tentang khilafah itu khusus dengan orang Quraisy, dengan bangsa Quraisy. Ini kata Imam Nawawi. Tidak boleh diberikan kepada sesiapa dari kalangan orang lain. Ini sudah berlaku ijma' begini, kata dia, di zaman sahabat, begitu juga selepas mereka. Dan ahli bid'ah yang berpendapat tidak serupa dengan hak ini mahjuj, tak boleh dipakai, tertolak pendapat mereka itu, kerana sudah berlaku ijma' ulama dan tabi'in dan orang-orang sesudah mereka, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Qala al-Qadhi, Imam Nawawi kata, Qadhi Iyad berkata, kedudukan Quraisy ini sebagai syarak adalah mazhab ulama sekaliannya. Dia kata, qala Qadhi Iyad berkata, Abu Bakar dan Umar berhujah di hadapan orang-orang Ansar pada hari Saqifah dengan mengatakan orang Quraisy ini hak kena jadi khalifahnya berdasarkan hadis Nabi SAW. Tidak ada sesiapa pun yang membantah. Itu menunjukkan ijma'. Kata dia. Qala al-Qadhi lagi, ulama membilangnya termasuk dalam masalah ijma'. Di antara perkara yang diijma'kan oleh ulama ialah khalifah tu kenalah dari kalangan Quraisy. Dan tidak ada dinukilkan daripada seorang pun hak salaf berpendapat ataupun bertindak berlainan daripada apa yang telah kita sebutkan ini. Begitu juga orang yang kemudian, kata dia, tidak boleh diambil kira pendapat Nazam dan orang-orang Khawarij yang sependapat dengannya. Dan begitu juga ahli bid'ah yang lain yang mengatakan boleh, hak bukan Quraisy pun boleh. Tidak boleh juga dipakai kekarutan Dirar bin Amar yang mengatakan orang Quraisy ni, hak selain daripada Quraisy boleh jadi khalifah, dari kalangan Nabti dan lain-lain lagi, jadi khalifah dan rakyat dia tu orang Quraisy, dan seterusnya lah. Ini bercanggah dengan ijma' muslimin, wallahu a'lam. Adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ni mengikut Quraisy dalam perkara baik dan buruk, maknanya dalam Islam dan jahiliyah. Seperti mana yang tersebut dalam riwayat yang lain. Mereka itu menjadi ketua semasa jahiliyah dan yang menguasai tanah haram Mekah, menguruskan orang haji. Orang-orang Arab pun duduk tunggu puak-puak Quraisy lah masuk Islamnya. Kalau Quraisy masuk Islam, puak dia pun akan masuk Islam. Begitulah kira-kira aja. Bila mereka masuk Islam, pada ketika pembukaan Mekah tu, orang-orang Arab lain-lain pun turut mereka. Dan datanglah rumbungan-rumbungan Arab dari segenap pihak masuk ke dalam agama Islam ini dengan begitu ramai sekali. Begitu juga dia kata dalam Islam, mereka lah yang menjadi khalifah dan orang lain mengikut mereka.
Nabi SAW menyebutkan perkara ini akan berterusan hingga ke akhir dunia selagi ada dua orang. Selagi ada dua orang, mana kena Quraisy juga. Dan telah nyata apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini telah terbukti daripada zaman dia sampai kepada sekarang ni. Kata Imam Nawawi, khilafah itu berada di kalangan Quraisy tanpa dipertikaikan oleh orang lain. Dan begitulah berterusan sehingga tinggal dua orang pun, seperti mana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Qadhi Iyad berkata, puak-puak Syafi'i dia berdalil dengan hadis ini tentang kelebihan Syafi'i berbanding dengan imam-imam yang lain. Sebab apa? Syafi'i itu muka dia Quraisy. Itu dia, muka Quraisy itu kan lebih. Qadhi Iyad kata tak ada dalil sini ni. Muka Qadhi Iyad tu Malik, Imam Nawawi ni Syafi'i. Dia kata tak ada dalil di sini. Sebab yang dimaksudkan takdim Quraisy ini dalam perkara khilafah, bukan makna kelebihan dari segi ahli ijtihad tu, kata dia. Dalam perkara khilafah sahaja. Imam Nawawi muka dia orang Syafi'i kan, dia kata nampak saya, kata dia, kok mana-mana pun hujah juga tentang keistimewaan orang Quraisy itu daripada orang lain. Syafi'i ni memang Quraisy lah, kata dia. Gitu. Habislah hak Imam Nawawi sebut. Tak apa, kita tengok lagi Imam Nawawi sebut ni. Kita tengok lagi. Lepas tu hadis Imam Nawawi bincang lagi, iaitu pemerintahan ini akan terus berlaku sehingga berlalu 12 orang khalifah, semuanya Quraisy. Berarti Imam Nawawi kata hadis-hadis kita baca tadi dia sebut belaka lah, semuanya Quraisy. Qadhi Iyad dia banyak rujuk, Imam Nawawi ni dia rujuk kepada Qadhi Iyad. Tak tinggal lah boleh katakan Qadhi Iyad. Dia ada sebut sama Qadhi Iyad kata lagu ni. Mungkin orang kata dia timbul soalan kerana adanya hadis ni. Yang pertamanya, hadis hak lagi tu sebut khilafah selepas aku ni 30 tahun. Lepas pada tu jadi sistem, jadi mulkan, adanya raja mulkan. Ini bercanggah dengan hadis hak 12 orang khalifah ni. Kerana dalam masa 30 tahun tu hanya Khulafaur Rasyidun hak 4 tu je, dan beberapa bulan selepas tu termasuk Sayyidina Hasan bin Ali, kata dia. Jawapannya, iaitu yang dimaksudkan dengan hadis hak khilafah 40 tahun itu ialah khilafah nubuwah. Dan tersebut dengan mufassar secara terperinci dalam setengah-setengah riwayat khilafah nubuwah. Selepas aku disebutkan nubuwah gitu, 30 tahun. Lepas tu akan ada sistem mulkan. Dan tidak disyaratkan di sini 12 orang khalifah. Soalan yang kedua, iaitu hak merintah ni dalam dunia Islam ni lebih daripada 12 dah. Lagu mana dia kata agama ni akan terus sampai 12? Ini i'tirad batil, kata dia. Tak betul. Bantahan ini. Kerana Nabi SAW tidak kata pemerintahan ini akan terhenti setakat tu. Setakat 12 tu je. Dia kata akan memerintah 12 orang, akan memerintah. Dan dalam hadis-hadis kita sudah baca dah tadi, dia sebut dalam masa ni agama tu kukuh, kuat. Hak tu tidak bermakna selepas tu tak ada merintah. Lepas pada tu apalah, boleh jadi juga apa yang dimaksudkan ialah orang yang layak, betul-betul layak menjadi khalifah, yang adil. Hak tu, hak 12 yang disebutkan itu. Hak kurang layak, tidak cukup, tidak berapa cukup syarat tu ada lagi selepas tu. Dia kata, dan telah berlalu di kalangan mereka itu orang-orang yang diketahui tak dapat tidak kena sempurna bilangan ini sebelum, kata dia, berlaku kiamat. Lepas tu ada juga dia kata orang yang berpendapat maksud hadis ini, yakni dalam masa yang sama, dalam masa yang sama ada 12 gitu, diikuti oleh kumpulan-kumpulan sendiri. Ada juga orang kata begitu. Qadhi Iyad kata tidak mustahil juga, maksudnya tidak mustahil juga bahawa hak ni sudah ada dah, sudah berlalu dah ni, apabila kita perhati kepada sejarah.